Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu kita pada pertemuan kali ini untuk menyambung berkaitan dengan pendekatan al-munasakhat dalam kes-kes faraid yang melibatkan kes kematian yang berangkai. Pada pertemuan kali ini kita akan menyentuh kepada pendekatan menyelesaikan situasi kedua dan situasi yang ketiga, dan kita berhenti pada menceritakan tentang konsep muafaqah pada pertemuan yang lepas. So pada pertemuan kali ini kita akan menyentuh tentang atau menerangkan tentang bagaimana pendekatan mubayanah di antara nombor-nombor saham yang dimiliki oleh si mati kedua dengan jumlah asal masalah untuk waris-waris si mati yang kedua. Okey. So kita datangkan ini adalah semua perkara yang pernah kita sebut sebelum ini dari sudut langkah-langkah pengiraan di antara dalam situasi kedua dan ketiga yang perlu kita perhatikan, iaitu selesaikan kes yang pertama, selesaikan kes yang kedua, kita buat perbandingan dan akhirnya kita tentukan nilai jamiah yang boleh menghimpunkan antara kedua-dua kes. Okey. Sekarang kita sampai ke kaedah ketiga, iaitu mubayanah. Takrifan ataupun maksud yang dikatakan mubayanah itu ialah, maksud asal perkataan mubayanah ialah sesuatu yang berbeza. Berbeza di sini dalam ilmu faraid dalam pengiraan munasakhat ialah tidak ada persamaan ataupun persepakatan antara asal masalah si mati kedua dengan bahagian saham yang diterimanya. Maksudnya, jumlah saham yang diterima oleh si mati kedua daripada harta pusaka si mati yang pertama berlainan sama sekali dengan nombor yang asal masalah bagi kes yang kedua ataupun waris-waris yang si mati kedua perlukan. So bila itu yang berlaku, asal masalah dalam kes kedua akan didarabkan dengan asal masalah kes pertama untuk menghasilkan al-jami'ah. Dalam konsep ini, konsep kita darab bersilang antara satu nombor dengan nombor yang lain untuk keseluruhan kes kita lihat sebagai jami'ah ataupun yang boleh menggabungkan kedua-dua kes tersebut. Kita lihat kepada contoh. Pertama sekali ialah seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan waris, iaitu suami dan dua orang anak lelaki, yang mana suami tersebut bukan bapa kepada anak-anak tersebut. Maksudnya lelaki ni kahwin dengan janda anak dua lah, dua orang lelaki. Sebelum agihan pusaka selesai, salah seorang daripada anak lelaki tersebut meninggal dunia dan meninggalkan waris, iaitu seorang saudara lelaki yang mana anak lelaki dalam kes yang pertama. Dalam bahasa mudahnya, si mati kedua ni tidak meninggalkan waris lain. Cumanya hubungan itu dapat secara berbezalah. So untuk pengiraannya, pertama sekali kita selesaikan kes yang pertama. Kes yang pertama, suami akan mendapat 1/4 dan anak-anak itu akan mendapat asabah bin nafs. So 4 akan dijadikan sebagai asal masalah, dan bahagian suami sahamnya adalah 1, bahagian anak-anak adalah 3. Kemudian kita perlu selaraskan dengan mendarab 2 kerana 3 bahagian ini sukar untuk kita bahagikan kepada 2 orang. Maka asal masalah yang baru ialah 8, saham yang baru untuk suami adalah 2, iaitu 1/2, dan saham untuk anak-anak ialah 6, iaitu 3/2, yang mana setiap anak lelaki kepada si mati itu mendapat 3 bahagian. Kemudian kita selesaikan kes yang baru ataupun kes yang kedua, iaitu kita lihat suami tadi sebenarnya bukan kepada bapa anak-anak si mati yang pertama. So oleh itu dalam situasi yang kedua ini hanya seorang sahaja yang akan mendapat faraid, iaitu saudara lelaki, iaitu anak kedua yang masih hidup kepada si mati kedua. Dia pangkatnya adalah anak lelaki, tapi di pangkat kepada si mati kedua adalah sebagai saudara lelaki. Saudara waris ini akan mendapat secara asabah bin nafs. Disebabkan dia satu sahaja, maka dia akan dapat 1 bahagian untuk
si mati kedua. Okey. Kemudian apa yang kita perlu bandingkan ialah cuba kita perhatikan anak lelaki yang pertama mendapat 3 bahagian ataupun si mati kedua ini mendapat 3 bahagian, sedangkan waris-warisnya perlukan 1. Nombor ini berbeza sama sekali. Oleh yang demikian, kes-kes di bahagian yang pertama ini perlu didarabkan dengan nombor 1, iaitu asal masalah dalam kes yang kedua. Dan kes-kes yang berada di jadual kedua, saham terutamanya, akan didarabkan dengan nombor 8 iaitu asal masalah, akan didarabkan dengan nombor 3 iaitu saham yang diperolehi oleh si mati kedua. Kita mulakan untuk darab nombor 8, 8 darab 1 akan menghasilkan nombor yang sama, 8. Okay? Dan bagi suami si mati pertama akan didarabkan 2 darab 1 mendapat 2, manakala waris yang saudara lelaki ini disebabkan dia juga mendapat bahagian atas tiket anak lelaki pada si mati yang pertama, maka kita perlu gabungkan kedua-duanya sekali, iaitu 3 darab 1. 3 yang darab 1 adalah 3 bahagian daripada si mati pertama, didarabkan dengan satu nombor yang asal masalah di sini, kemudian dicampurkan dengan, ditambah dengan 1 darab 3. 1 ini adalah bahagian dia yang didapat daripada si mati kedua, dan 3 ini adalah daripada nombor hasil yang diperolehi, saham yang diperolehi oleh si mati yang kedua. Ya, so dalam bab ini kita perlu penelitian yang lebih sebab si mati kedua mendapat daripada waris yang kedua ini, dia akan dapat daripada kedua-dua bahagian, iaitu daripada si mati pertama dan si mati kedua, dan atas sebab itulah kita akan campurkan, maka menghasilkan 6 bahagian. So untuk bahagian akhir inilah yang akan menghasilkan keseluruhan jamiah adalah 8. Kemudian 2 bahagian untuk suami yang hanya diperolehi daripada si mati pertama, dan 6 bahagian yang diperolehi oleh anak lelaki yang kedua yang masih hidup. Pada masa yang sama dia juga sebagai saudara lelaki, iaitu 6 bahagian. Dan pecahan akhir ini boleh dikecilkan, iaitu 1/4 dan 3/4. Ini contoh salah satu mubayanah yang berlakulah. Kemudian dalam kes yang kedua, seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan waris, iaitu seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Sebelum agihan pusaka selesai, anak lelaki tersebut turut meninggal dunia dan meninggalkan waris, iaitu seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Berangkai-rangkai jadinya. So dalam rajah ini kita lihat, ini untuk si mati pertama, dia meninggal dunia dan ada seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Sebelum sempat agihan si mati pertama ini kita selesaikan, anak lelaki ataupun salah seorang daripada anak si mati pertama turut meninggal dunia, iaitu si mati kedua, dan warisnya juga adalah seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Okay, ini rajahnya. So hubungan anak perempuan yang daripada si mati pertama akan menjadi saudara perempuanlah kepada si mati yang kedua. Kalau boleh kita selesaikan pertama sekali satu persatu, kita selesaikan jadual yang pertama. Si mati pertama tinggalkan anak lelaki dan anak perempuan, maka mereka memperolehi secara asobah bil ghair. Bahagian anak perempuan adalah 1 dan bahagian anak lelaki adalah 2 atas rasio 2:1, dan jumlah keseluruhan adalah 3. Itu untuk kes yang pertama. Kemudian kita melihat kepada si mati yang kedua, turut meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan dan juga saudara perempuan. Walau bagaimanapun, saudara perempuan yang merupakan anak perempuan kepada kes yang pertama akan terdinding hajab disebabkan wujudnya anak lelaki. So yang berbaki untuk mendapat faraid untuk kes yang kedua adalah anak lelaki dan anak perempuan atas kapasiti asobah bil ghair juga, iaitu 2 bahagian untuk anak lelaki dan 1 bahagian untuk anak perempuan. Sekarang kita gabungkan kedua-dua kes itu dengan memerhatikan berapa banyak saham yang diperolehi oleh si mati yang kedua dan berapa banyak asal masalah yang diperlukan. Kalau kita perhatikan nombor ini, iaitu si mati kedua memperolehi 2 bahagian, sedangkan waris-warisnya memerlukan kepada jumlah 3 ataupun 3 bahagian. So nombor itu memang tidak sama. Oleh itu
kita katakan tadi, sekiranya berlaku mubayanah, kotak yang pertama ini akan didarabkan secara bersilang dengan nombor asal masalah yang datang daripada si mati kedua, dan kotak yang kedua ini akan didarabkan dengan asal masalah ataupun akan didarabkan dengan nombor 2 yang menjadi bahagian yang diperolehi oleh si mati yang kedua. So kita mulakan dengan asal masalah yang di bawah, iaitu 3 darab 3. 3 darab 3, 3 yang ini didarabkan dengan 3 ini, maka jadilah 9. Sama juga bahagian anak perempuan untuk kes si mati pertama, 1 darab 3 akan menghasilkan 3. Okay. Kemudian kotak yang kedua, saham-saham di bahagian kotak yang kedua akan didarabkan dengan nombor 2. Iaitu bahagian yang diperolehi oleh si mati kedua. Kita mulakan dengan anak lelaki, 2 darab 2 bersamaan dengan 4. Dan 1 darab 2 untuk anak perempuan bersamaan dengan 2. So, berapakah jumlah dia? Untuk meyakinkan lagi, kita kena campurkan keseluruhan yang menghimpunkan saham-saham ini, iaitu 3 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2 akan menghasilkan jumlah 9. So, itulah dia gabungan apabila berlakunya mubayanah. Kita melihat kepada nombor yang berkaitan, kemudian kita akan darab secara bersilang. So, itulah penyelesaian dalam bab-bab munasakhah. Kerana apa? Isunya ialah harta si mati yang pertama masih belum diselesaikan. So, dia akan berangkai, kematian itu akan berantai, waris juga akan melibatkan mungkin waris baru dan mungkin waris yang asal. Cuma mungkin berlaku perubahan dari sudut cara mereka memperolehi harta. Okay. So, itu sahaja bahagian yang melibatkan mubayanah dalam pendekatan al-munasakhat. Moga-moga mendapat maklumat dan juga manfaat daripada pembelajaran video yang kita kongsikan bersama. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.